Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa soal Mastura. Yang amat YB Mastura yang berhormat, bukan yang amat, yang berhormat Mastura, Dr. Mastura daripada Ahli Parlimen Kepala Batas. Jadi, dia ada buat satu fitnah di dalam kempen dekat Terengganu di Parlimen Kemaman. Biasalah kan, dia terpaksa memburukkan pihak kerajaan, terutama DAP, sebab mereka dah tak ada modal, mereka dah tak ada hujah, mereka nak balun kerajaan hari ni. So DAP menjadi attack sekarang ni. DAP telah menjadi satu-satunya orang akan attack DAP untuk nak attack kerajaan. Jadi kita ni berpolitik, kita nak kena ceritalah kalau kita berjaya memerintah, apa yang kita akan buat, apa yang kita akan memerintah, apa yang ni A sampai Z, kita perlu cerita apa yang kita akan buat jika kita memerintah negara Malaysia. Tapi tidak. Kalau untuk parti PAS ni, mereka takkan cerita apa yang mereka akan buat. Mereka kerja mereka menghina, mencerca, adu domba dan last kali memfitnah. Memfitnah ni bila dah habis modal. Dan setelah itu ucapan dia habis, dah viral hari ni, dan buka je sidang parlimen, orang-orang yang YB Mastura attack ni pun nak tanya soal fitnah yang dikeluarkan oleh YB Mastura. Mungkin hampa semua mungkin dah tahu dah apa yang dah berlaku, kan? Apa yang dah kecoh, yang dah viral sampailah ke Singapura, kan? Untuk pengetahuan hampa semua dan YB Mastura, aku nak abang, kalau Cina ni aku nama-nama ni aku pun lupa. Aku hanya tahu perkataan-perkataan tu ya menunjukkan itu adalah keturunan dia. Sebagai contoh, Li. Contoh, Li Chintong, Li Pang, Li Chok, Li. Ada je nama Li tu. Dia adalah satu keturunan dia. Satu adik-beradik, sepupu sepapat dia semua akan guna nama Li. Sebagai contoh lagi, Anthony Loke, dia Loke kot. Okey, ke semua adik-beradik dia semua akan ada Loke. Dan seperti mana Lim Guan Eng dan Lim Kit Siang, dia ada lim. Nak buat pergi gambar. Kalau sebagai contoh Wee Ka Siong, kan? Wee kot. Wee. Adik-beradik dia mesti ada tulis punya. Wee Ka Siong, Wee Nam, Wee Lam, Wee. Apa-apa je ada ayat Wee. Itu menandakan mereka ada keturunan, mereka menggunakan ayat perkataan itu. Andai kata, kalau tak silap aku, yang aku tahu, kalau contohlah daripada Li, keturunan Li ataupun jenis sepupu sepapat mereka macam menggunakan Li, berkahwin dengan Li, dia akan ikut nama bapa. Kalau tak silap akulah. Kalau contoh macam ada, kalau aku silap, boleh komen dekat bawah. Dan dia terkait juga dengan Singapura. Dan aku dah dengar dan aku dah dapat tahu katanya daripada pihak Singapura, nama apa? Aku pun lupa lah. Tiba-tiba aku lupa nama dah. Daripada pihak Singapura akan ada ambil tindakan, akan lantik satu peguam untuk nak ambil tindakan terhadap YB Mastura. Tapi yang aku tak puas hatinya, yang paling ku sakit hati apabila dia berhadapan selepas provokasi yang berlaku di dalam sidang parlimen, dan apabila wartawan pergi bertemu dengan dia, pergi tanya soalan dekat dia, dia hanya jawab, dengarlah sampai habis. Kan? Kalau hampa dengar sampai habis lagi, hampa sakit hati. Jujur aku cakap, aku pun sakit hati kalau aku dengar sampai habis. Jadi sekarang ni aku nak ambil part hak yang dia tuduh kawan ni ada sepupu sepapat, lepas tu ahli parlimen seputih pun dia kata ada sepupu depa ni sepupu, kan? Dengan satu lagi keturunan Cimping. Hak yang dia duk kata Cimping tu. Nama dia bukan nama Cimping, tapi kalau tak silap aku, dia adalah keturunan Cing. Adik-beradik dia kan, abang dia kan, anak makan kan, sepupu sepapak dia mesti ada nama Cing. Lim Guan Eng pun pernah dah keluarkan kenyataan ini sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Dan dia ada isu yang sama dah berlaku sebelum PRU hari tu, tapi Lim Guan Eng dia dah jawab dah, tapi sengaja diulang-ulangkan kembali. Jadi geng, aku akan bawa dengan bersama-sama hampa
bersama dengan Iswardi Moni, dia akan cerita pada hari pertama YB Mastura dia mulanya fitnah sampailah tindakan Lim Guan Eng. Macam Lim Guan Eng dia dah bagi masa 24 jam 48 jam untuk 2 hari untuk dia buat permohonan maaf ataupun dia macam sertakan bukti mengatakan perkara hak yang dia cakap tu adalah benar, kan? Tapi dia diam sehinggalah Lim Guan Eng keluarkan saman terhadap YB Mastura. Dan mereka pun ada bersama-sama dengan tim-tim mereka pun menceritakan soal-soal ni. Okey, sebelum aku bawa Iswardi Moni, aku nak bawa bersama hampa-hampa semua ni, kita dengar apa yang diperkatakan oleh Kus Syariman dan ada ahli-ahli parlimen timbalan menteri jawab soal tuduhan jahat daripada YB Mastura. Jom sama-sama kita dengar. Mastura nak kena jawab. Mastura tak boleh berdiam diri. Mastura nak kena bertanggungjawab. Mastura tidak boleh membatukan diri. Lim Kuan Yew, Ketua Menteri Singapura, apa hubungan dengan Lim Kit Siang dan juga Jinping? Sepupu. Jinping dia lahir di Setiawan, keturunan Hakcha. Lee Kuan Yew, beliau lahir di Singapura, keturunan dia Hakka. Manakala untuk Tan Sri Lim Kit Siang, beliau lahir di Batu Pahat, berketurunan Hokkien. Bahkan mana 3 orang ni boleh menjadi sepupu. Kenapa YB Mastura tak buat homework beliau sebelum beliau keluarkan kenyataan yang berbau perkauman ini? Dalam imajinasi YB Mastura, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Anthony Loke, Teresa Kok, Ngah Komeng, Ye Kuhab, semua saudara mara. Masuk akal ke? Nak dipanggil doktor tak layak sebab menampakkan kurang cerdiknya ketika bercakap di pentas ceramah maupun dekat parlimen. Tak disebut sebagai ustazah. Takkanlah seorang ustazah nak mencipta fitnah. Takkanlah seorang ustazah nak memperbodohkan orang kemaman. Nak disebut tentang YB, sejauh mana pencapaian dekat kepala batas? Berapa ramai rakyat yang dah dibantu di kepala batas? Sejauh mana kejayaan yang dicapai oleh rakyat, oleh pengundi di kepala batas? So, kalau doktor tak layak, ustazah jauh sekali, YB juga tak layak. Saya panggil saja Mastura. Kerana Mastura perlu menjawab. Mastura kena bertanggungjawab. Kerana Mastura sekarang ni dalam radar buruknya seorang manusia apabila mengamalkan sifat-sifat iblis laknatullah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Ada orang gelarkan dia sebagai Lee Mastura. Okey, jom kita bersama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni dan aku harapkan Mastura dan penyokong-penyokong PAS ni bolehlah pakat-pakat bertaubat. Jangan amalkan fitnah. Jangan adu domba. Jangan benci-membenci. Jangan menghina orang. Sebab kalau hampa tengok hujah daripada pihak kerajaan, tak ada pun kami menghina orang-orang PAS. Tak ada pun kami mencerca geng-geng PAS. Tak ada pun kami mengaibkan geng-geng PAS. Dan tak ada pun kami memfitnah geng-geng PAS. Tapi mereka yang mereka kata mereka parti Islam, perjuangan Islam, tapi tetap mengamalkan fitnah. So, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Aku akan bawa daripada hari pertama sampailah semalam. Berita yang terakhir yang dikeluarkan oleh Lim Guan Eng soal fitnah. Dan Iswardi Moni akan bagi pencerahan. Jom sama-sama kita dengar. Menarik tuan-tuan. Well. Cerita fitnah. Dawan konspirasi keluarga DAP, Siti Mastura terus membungkam. Ahli Parlimen Kepala Batas Lim Mastura terus bungkam dan mengelak daripada media hari ini setelah mendapat kritikan hebat kerana mendakwa Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bekas pemimpin komunis Ong Boon Hua atau dikenali sebagai Chim Peng, dan juga Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Disebut Lim Kuan Yew, mana dia belajar. Semalam Lim memberi pimpinan PAS itu 24 jam lagi bagi membuktikan dakwaan yang dibuat olehnya berhubung dakwaan konspirasi tersebut. So tak lama lagi tuan-tuan akan ada 24 jam lagi atau kurang 24 jam lagi satu slot Akasiot Ustazah dari neraka. 24 jam lagi tuan-tuan. Kalau sekiranya tidak ada permohonan maaf atau penjelasan
maka surat saman akan datang kepada beliau. Surat saman akan datang kepada beliau. Dalam masa yang sama, itu anaknya Lim Guan Eng. Hadi Awang pun bakal disaman oleh Lim Kit Siang. Hadi diberi 48 jam buktikan dakwaan DAP Kit Siang anti-Islam. Penasihat DAP Lim Kit Siang memberi Presiden Abdul Hadi tempoh 48 jam untuk sama ada membuktikan atau menarik balik beberapa dakwaan terhadap dirinya dan partinya. Kata dua itu dibuat 24 jam setelah anak Lim Guan Eng memberi 48 jam kepada ahli parlimen Siti Mastura, tak ada kena-mengena dengan Siti Kasim, untuk membuktikan dakwaannya bahawa dia mempunyai pertalian dengan bekas pemimpin Parti Komunis Malaya, Chin Peng, dan Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Dalam satu kenyataan hari ini, Lim berkata sekiranya Hadi gagal menjawab dalam tempoh yang ditetapkan, dia akan mempertimbangkan untuk memfailkan saman fitnah. Fiasko Siti Mastura telah memberi perspektif baru kepada dakwaan liar dan tidak masuk akal Presiden PAS Hadi Awang bahawa DAP dan saya anti-Melayu, anti-Islam, anti-raja-raja, komunis dan menyebabkan Islamifobia. Bagaimanapun, bagaimana mungkin pemimpin parti politik lain berbeza dengan presidennya yang boleh membuat dakwaan liar dan tidak masuk akal tanpa sedikit pun bukti soalnya. Semalam, Guan Eng yang juga pengurusi DAP menafikan dia ada pertalian saudara dengan Chin Peng. Ahli Parlimen Bagan itu juga menolak dakwaan Mastura bahawa dia ada hubungan kekeluargaan dengan Setiausaha Agong Anthony Lok. Baik, nama pun Anthony Lok dengan Lim tu jauh gila. Nama pengurusi Ngakomeng dan Teresa Kok ex-Fiaso Ngeko Ham pun kena. Aduh, korang ni tak nampak sangat korang ni Melayu tak pernah campur dengan Cina kan. Jelas ia bukan satu serangan peribadi tetapi berbau perkauman dan hasal dengki terhadap saya. Siapa yang menyebabkan tindakan berkenaan sebagai permainan politik ekstremisme, perkauman dan fitnah PAS yang tidak berasas, Guan Eng berkata pemimpin Islam itu membangkitkan isu tersebut walaupun mengetahui ia tidak benar. PAS sering menjajah naratif komunis terhadap DAP. Selain mendakwa pihak parti yang dinomasi kaum Cina itu mengancam kedudukan orang Melayu dan Islam. 48 jam akan telah diberikan kepada Hadi. Maka tuan-tuan, apa nak risau? Orang PAS pun risau. So inilah masa untuk anda membuktikan betul lah DAP itu komunis, betul lah DAP itu anti Melayu, betul lah DAP itu anti Islam, betul tak? Sekarang ni selain lari pada tuan-tuan dan puan-puan tabur fitnah ke atas jalan raya kan, dapat dosa kering, sekarang ni bawalah bukti-bukti itu ke mahkamah. Itu cara dia. Ini baru betul. Apa kata lepas ni bawa bukti-bukti tersebut, terutama mereka yang suka menuduh ni. Saya sarankan mereka yang menuduh ni maksudnya dia ada bukti. So serahkanlah bukti itu kepada Hadi Awang dan juga Siti Mastura. Bagi kepada mereka supaya boleh dibawa di mahkamah nanti. Macam boleh tak? Kalau tidak tuan-tuan, dengan tuan-tuan sekali akan terpalit dosa fitnah. Tak salah kita nak memfitnah orang bukan Islam. Dosa tak banyak tuan-tuan. Siapa kata dosa tak banyak? Tuan-tuan ada nampak ke dosa tu? Tuan-tuan, memfitnah manusia lain, tak kisah Islam bukan Islam, dosanya tetap dosa. Dan tuan-tuan tak takut kena bermain dengan dosa-dosa ni? Kata tarbiyah Islam. Tapi bermain fitnah, boleh tahan. Bermain fitnah, boleh tahan. Kan? Hashtag VPN tuan-tuan, boleh tak? Hashtag virus Perikatan Nasional. Ini ke level ahli parlimen ni. Kan? Hashtag VPN semua boleh tak? Semua kita VPN kan dulu. Ini ke level Perikatan Nasional saya kata. Dan terkini tentang fitnah terbaru. Menarik tuan-tuan. Fitnah terbaru. Okay. Saya nak bawa ahli parlimen apa orang kata? Ahli parlimen Kepala Batas Pulau Pinang. Okay. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan saya nak belilah buku ni. Thinking Liberally, Wan Saiful Wan Jan. Kan, yang juga ada gambar dia tular menghadiri program liberal. Tuan-tuan boleh tengok sendiri gambar ni. Okey, saya bukan nak tunjuk ini. Okey. Ni.
Lim Kit Siang ini adalah sepupu kepada Chin Peng. Malulah. Okey. Kita dengar perbahasan sedikit, kemudian kita akan bahaskan. Bukan budak-budak sekolah. Ahli-ahli parlimen. Tak maulah saya sebut nama dia. Lim Kit Siang dan Chin Peng. Apa hubungan dia apa? Sepupu. Siapa Chin Peng? Siapa Chin Peng? Ketua Komunis. Kepala batas. Malu. Kepala batas yang Seorang muda bawa politik lama. Apa ni? Lim Kit Siang ini adalah sepupu kepada Chin Peng. Malulah. Bukan budak-budak sekolah. Ahli-ahli parlimen. Tak maulah saya sebut nama dia. Dia tahulah sendiri. Dia dah menghilangkan diri. Dia lari keluar daripada Dewan. Daripada sebelah mana? Sebelah sana. Baru-baru ini, seminggu yang lalu, dalam satu majlis Himpunan Jentera Muslimat dan Amirah di Kemaman. Julutong. Apa masalah kalau anda kata dia sepupu juga dengan Chin Peng? Tak apa masalah kalau dia sepupu. Fahaman politik itu berfahaman masing-masing. Tak boleh nak dikaitkan dia sepupu ke, sepapat ke, adik ipar ke, abang ipar ke. Nak dikaitkan benda tu dengan fahaman politik. Ini benda tak betul ni. Dia sepupu Tak ke, betul. dia sepapat ke, dia adik ipar ke, dia bekas isteri ke. Cuma saya nak beritahu dengan pengurusi. Semalam pengurusi halau saya. Dekat luar saya minum kopi. Tapi saya tak tahu parit buntar sama ada dia minum kopi ataupun dia minum Milo. Terima kasih Haji Lutong. Terima kasih. Tuan Pengurusi bagi saya masa beberapa minit tambahan. Ini kawan sedih, marah. Butiran 17,300. Chin Peng. Kenapa buat kenyataan? Butiran 17,300 pusat rukun tetangga. Berapakah jumlah Yang Perabatan nak bagi laluan? Ha? Tak bagi, dia tak bagi. Bagilah sikit, bagilah. Tuan-tuan, bila dia bangkit, dia tanya soalan. Dia bertanya soalan. Dia baca lah. Kemudian bangkitlah 3-4 orang ahli DAP. Kemudian dia nak tanya soalan ni. Adakah kepala batas nak bagi laluan? Dia geleng kepala. Kepala batas nak bagi laluan? Geleng kepala. Tuan-tuan, menabur fitnah sedap bila kau cakap sorang-sorang. Tapi bila di dalam dewan, kenapa tak berani menyatakan? Kenapa tak berani cakap? Dengar. Point of order 37/2. Apabila ahli sedang bercakap dan pihak yang sedang... Saya suruh duduk dah. Okey. Saya suruh duduk dah. Kami nak tanya pasal fitnah yang dilemparkan terhadap DAP dan saya, termasuk saya. Ini semua yang kelima P14 butiran 17,300 pusat rukun tetangga. Berapakah jumlah pusat rukun tetangga yang masih aktif di setiap negeri Singapura ini? Menurut Akta Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Tan Sri Dipertua, saya akhiri dengan dua pantun. Dia tak bagi ruang, tuan-tuan. Dia tak bagi ruang. Sebab the moment dia bagi ruang, soalan boleh ditanyakan kepada dia. Adakah benar kamu berkatakan demikian? Soalan dia. Bahawa kamu mendakwa, bahawa apa orang kata, yang sebagaimana yang disebutlah. Kan? Sebagaimana yang disebut bahawa kamu adalah ni sepupu Chin Peng lah apa dan sebagainya. You all dengar sendiri tadi kan? Sepupu Chin Peng lah apalah. Tuan-tuan, ni nak cerita. Kadang-kadang yang bawa cerita ni dulu Saitro BN. Saitro Barisan Nasional bawa. Masa tu PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan PKR, bersama dengan DAP. Dan PAS antara orang yang mengatakan benda tu tak betul. Tapi sekarang PAS yang bawa benda tu. Yang bawa cerita pasal Chin Peng ni adalah siapa? Saitro Barisan Nasional. Tapi tiba-tiba sekarang, yang masa itu PAS bersama dengan DAP pada waktu itu dan tak bersetuju mengatakan itu adalah penipuan. Saya ingatlah, saya tahu sebab saya dalam Pakatan Rakyat. Sekarang ini yang bawa cerita tu balik adalah orang PAS. Yang dia kata bahawa benda tu adalah fitnah. Nak cerita tuan-tuan, ni nampak sangat Melayu kita ni. Kalau nak bercakap tu, tengok fakta. Lim Kit Siang, Hokkien. Lim Guan Eng, Lim Kit Siang ni bangsa Hokkien. Chin Peng, kalau tak silap saya, dia Hakka kot.
ataupun Lee Kuan Yew Hakka. Chin Peng dia Hakka, saya tak ingat dia bangsa apa, tapi bukan Hokkien. Bangsa dia pun lain tuan-tuan. Cina ni banyak macam kita orang campur Hakka lah, ada Hakka. Tapi maksudnya keturunan dia pun berbeza. Hokkien pun bahasa dia pun lain tuan-tuan. Tiba-tiba jadi sepupu. Tapi menarik apa yang Sani Abdullah tadi kata. Sani Hamzah tadi kata. So kalau dia sepupu pun apa masalahnya? Tak, kalau dia sepupu pun apa isu dia kalau betul lah, which is not true. Tapi kalau betul pun apa masalahnya? Tuan-tuan, kalau sepupu kita ni pencuri, penyangak, penyamun, adakah itu menyebabkan kita juga jadi penyangak, pencuri, penyamun? Tak, bapa saudara Nabi tu orang kafir tuan-tuan. Disebut dalam Al-Quran tadi lagi. Tapi Nabi tu tetap Nabi, tak ada kena-mengena. Itulah kita nak kata hujah yang diorang nak bawa ni. Hujah nak menakut-nakutkan. Hujah yang inilah pemimpin, ya Allah, ini pemimpin muda PAS. Pemimpin muda ni, kalau yang tua kita faham lah. Ini baru 30-an, ustazah ni tuan. MP enggan ulas lepas diminta bukti Lim Guan Eng, keluarga Chin Peng. Seorang ahli PAS yang dikritik setelah mendakwa ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemimpin Komunis Melaya Ong Bun Hua atau Chin Peng serta bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew enggan memberi bukti terhadap dakwaannya. Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura sebaliknya cuba mengelak daripada menjawab soalan wartawan yang menunggu di luar Parlimen bagi mendapatkan respon setelah Lim Guan Eng meminta bukti berkaitan dakwaan Mastura. Jawapan saya, tonton video sampai habis, kata Mastura sambil beredar. Akhirnya, Guan Eng berang dituduh ahli keluarga Chin Peng, Kuan Yew. DAP memberikan tempoh 48 jam bermula pada hari ini, esok, lusa, kepada ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura membuktikan dakwaan dia punya hubungan keluarga dengan pimpinan Komunis Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Pengerusi DAP Lee Kuan Eng berkata, selepas tular rakaman video Mastura dalam program PAS. Now, so, kalau sekiranya Mastura tak nak buktikan, tak ada masalah. Dia boleh beredar daripada PAS, daripada wartawan. Boleh. Dia boleh beredar. Dia boleh mengelak. Dia boleh kata tak tahu. Oh, saya tak tahu. Tengok video sampai habis. Tak apalah. Tak ada masalah. Then, dalam tempoh 2 hari lagi, 48 jam, tunggulah surat saman. Tak, tuan-tuan, enough is enough lah. Saya kata, benda ini, cerita pasal Chin Peng ni dibawa oleh Saitro Barisan Nasional. Pada masa itu, PAS bersama dengan kita. Dan PAS sendiri mengatakan, saya ingat lagi, masa itu mengatakan, itu adalah palsu. Itu adalah fitnah. Sekarang, semua fitnah-fitnah yang dulu Saitro BN bawa, PAS yang dok carry sekarang ni. PAS yang dok carry sekarang ni. Fitnah yang sama. Tuan-tuan. Jadi, 48 jam untuk PAS, untuk Mastura, lepas ini kena buktikan lah. Dan di mahkamah kita akan pastikan lepas ini, insya-Allah, kebenaran itu akan timbul. Tuan-tuan, jangan risau. Jangan risau. Jangan risau. Kalau dia nak kena, dia kena. So, if you are on the right, kalau anda orang yang benar, kalau anda orang yang benar, Mastura, buktikan di mahkamah, jangan risau. Maka kalau ini adalah fitnah, bukan hanya kerana kamu kena bertaubat kepada Allah SWT, kamu kena kena minta maaf dengan Lim Guan Eng. Nak minta maaf apa? Dia bukan Islam. Dia orang kafir. Islam tidak memandang agama dalam hal pemfitnah. Kamu fitnah, kamu minta maaf. Islam bukan Islam equal dalam bab fitnah. Kamu buat kesalahan, equal. Tak ada dikotomi, tak ada seorang lebih mulia, tak ada holier than thou. Tidak ada. Kamu buat salah, kamu fitnah, maka kamu kena minta maaf. Baik tuan-tuan, drama Akasiut sudah pun berakhir. 24 jam sudah berlalu. Tetapi Siti Mastura yang bukan sepupu kepada Siti Kasim tidak memohon maaf.
48 jam berlalu, DAP buat laporan polis pada Mastura. Ketika permohonan maaf Siti Mastura tidak tiba-tiba, pemimpin DAP tampil membuat laporan polis terhadap anggota Parlimen Kepala Batas itu. Ini semua gara-gara tuduhannya bahawa pengurusi DAP Lim Guan Eng mempunyai hubungan keluarga dengan pemimpin Komunis Chin Peng dan Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Anggota Parlimen Bukit Bendera Sharlina Abdul Rashid membuat laporan itu di Ibu Pejabat Polis Brickfield, Kuala Lumpur hari ini. Dalam laporan polis yang kandungannya dikongsi dengan media, Sharlina berkata kenyataan Mastura melalui video YouTube tidak berasas, fitnah, palsu dan berniat jahat. Dr. Siti Mastura tidak memberi penjelasan atau bukti untuk menyokong semua tuduhannya walaupun diberi peluang, katanya. Guan Eng sebelum ini memberikan tempoh 48 jam yang tamat hari ini kepada Mastura untuk membuktikan dakwaannya sebelum dia mengambil tindakan lanjut. Mastura dipercayai membuat dakwaan itu dalam program PAS di Kemampuan Terengganu baru ini. Dia turut mendakwa Guan Eng dan bapaknya Kit Siang juga mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pemimpin termasuk setiausaha DAP dan sebagainya. Sementara itu, Sharlini dalam laporan polisnya percaya kenyataan itu merupakan kesalahan di bawah Seksyen 504 pecah keamanan dan Seksyen 505C kanun kesesaan, iaitu menyebabkan khianat awam. Ia juga melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia serta 499 kanun keseksaan kerana melakukan fitnah jenayah. Mastura diingatkan kepada satu hadis larangan fitnah. Mastura mungkin terlalu baru dalam politik Malaysia atau tidak cukup terdedah kepada pengembangan isu semasa sehingga bergilau begitu dangkal fikirannya. Sayang DAP pun tidak layak untuk memetik ayat-ayat agama di mata Dr. Mastura. Namun saya percaya beliau terpelajar dalam hal ini. Cindy Sharlina. 48 jam sudah berlalu, tuan-tuan. Okay. DAP bagi masa. Bukan buta-buta je. DAP bagi masa. Dah bagi masa dah. Dah dibagi masa 48 jam. Bagi penjelasan atau minta maaf. Simple. Tetapi bila ditanya oleh wartawan, oh tak ada. Dengar penuh. Ada orang kongsi video tu penuh, tuan-tuan. Penuhnya lagi fitnah. Penuh dia lagi fitnah. Kita nak kata macam mana? Saya dah dengar penuh video tu, saya kata lagi fitnah. Yang dipotong tu pun tak fitnah, yang penuh tu lagi fitnah. So sekarang ini, bila dia tidak boleh membuktikan dakwaan, hanya sekadar pertuduhan itu tanpa bukti yang jelas, maka itu adalah fitnah. Soalan dia, tuan-tuan dah menanggung dosa fitnah bagi siapa yang percayalah. Yang tuan-tuan majoriti yang tengok saya ni tak percaya, jadi tak adalah menanggungnya. Yang percaya dan menyebarkan, maka dia juga telah menanggung dosa fitnah. So sebagai seorang ustazah, doktor PhD dalam bidang agama, saya percaya takkan benda itu pun tak faham. Ni macam ni lah, tuan-tuan. Kalau dah tahu salah, kalau dia seorang yang benar-benar, orang kata apa, ada iman yang kuat dan kukuh. Kalau salah, kita kata salah lah. Mengakulah salah. Apa yang susah sangat nak mengaku salah? Tapi dia tak nak tarik balik dakwaan tersebut. Kenapa, tuan-tuan? Itu taktik dia. Dia tak nak tarik balik dakwaan tersebut kerana bagi dia itulah kaedah untuk dia nak mainkan lagi isu ini. Mungkin isu ini akan tenggelam tidak lama lagi. Lepas tu dia boleh mainkan lagi isu ni. Boleh mainkan lagi isu ni. Boleh mainkan lagi isu ni. Dan mereka yang bodoh, yang mungkin tak dengar dan sebagainya, akan percayalah. Mungkin tak tahu tentang ini, akan di-feature, akan percaya. Macam juga orang bawa hadis palsu, tuan-tuan. Hadis palsu, kan? Yang sebarkan hadis palsu. Orang percaya, oh hadis. Rupanya palsu. After one generation, lupa yang hadis tu palsu. Sebar lagi. Ni banyak sangat penyebar-penyebar hadis palsu ni pun samalah, geng-geng pemfitnah lebih kurang lah. Jadi drama Akasiut sudah pun berakhir. Laporan polis sudah dibuat. Mungkin Datuk Lim Guan Eng akan mengadakan apa orang kata what do you call that, akan membuat saman terhadap beliau. Kita akan tunggu. Mungkin esok hari apa? Jumaat. Mungkin esok akan berlaku apa orang kata, surat saman itu dihantar kepada Siti Mastura, bukan sepupu Siti Kasim. Okey, tuan-tuan, menarik. Okey, kita bawa kepada dua cerita yang menarik, iaitu satu berkenaan dengan ada dikatakan orang kelima, ahli parlimen kelima yang nak menyokong PMX pula, tapi dia nak letak syarat. By the way, salam 153. Alright.
So, cerita terkini tuan-tuan. Kan Siti Mastura hari itu ada 48 jam yang lalu, 2-3 hari yang lepas, beliau dikatakan mengeluarkan satu kenyataan mengatakan Lim Guan Eng ada kena mengena dengan dengan Chin Peng, yang parti komunis tu, ada kena mengena dengan Lim Kuan Yew. Padahal Lim Kuan Yew sepupu sepapat adik-beradik, berkaitan pula dengan Anthony Locke, suka hati dia je. Jadi dia nak menimbulkan satu persepsi bahawa DAP Lim Guan Eng ini ceramah politik dekat Kemaman, tuan-tuan. Sebab kan ada Kemaman PRK tak lama lagi kan, so dia orang dah ceramah politik kat situ. Dia nak timbulkan keresahan, dia nak timbulkan kebencian kaum. Oh, rupanya komunis dia orang ni, rupanya pengkhianat negara orang DAP ni. Dia nak timbulkan itu dulu. Dia nak lambung yang itu. So lepas dia lambung itu, baru dia cerita kaitan PH dengan ni, BN dengan ini, therefore dia orang pun juga sebagainya. So disebabkan itu, Lim Guan Eng bagi masa kepada Siti Mastura 48 jam kepada Ustazah Kiriman Neraka ini bagi menarik balik atau membuktikan dakwaan tersebut. So 48 jam telah berlalu. Guan Eng mulakan prosiding saman terhadap Siti Mastura. Pengurusi DAP Lim Guan Eng memulakan tindakan undang-undang terhadap ahli parlimen kepala batas Siti Mastura Muhammad kerana mendakwa dia memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Bun Hua. Sorry tuan-tuan. Okey, Ong Bun Hua. Dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Okey, Lim berkata dia telah melantik Peguam Sangkaran Narayan Nair untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap Siti Mastura. Lim juga menggesa Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan pengurusi PN Muhyiddin Yassin untuk menyatakan pendirian mereka secara terbuka terhadap dakwaan yang dibuat oleh Siti Mastura. Saya telah melantik Sangkaran Narayan Nair sebagai peguam saya untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap ahli parlimen kepala batas. Siti Mastura membuat ucapan kebencian itu di sebuah acara PAS di Kemaman pada 4 November lalu, 6 hari lepas. Selain dengan Chin Peng dan Lee Kuan Yew, Siti Mastura juga mendakwa Lim Guan Eng dan bapaknya Lim Kit Siang punya hubungan dengan ramai pemimpin DAP termasuk Anthony Locke, Nga Komeng, Teresa Kok, Ngeh Koham. Susulan itu, Lim memberi tempoh hingga semalam untuk membuktikan dakwaan. Semalam pemimpin PAS juga, DAP juga membuat laporan polis terhadapnya dengan menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak berasal dari niat jahat. Mengulas lanjut, Lim mendakwa Siti Mastura bersifat rasis dan ekstrim dengan membuat dakwaan bagi menimbulkan ketakutan terhadap DAP dan orang Cina. Dia juga mendakwa Siti Mastura enggan menunjukkan bukti dan memohon maaf. Turut membimbangkan adalah sikap penyokong PAS yang turut menyokong dan memuji Siti Mastura kerana pembohongannya telah mencetuskan kemarahan di kalangan penyokong dan pemimpin DAP serta rakyat Malaysia, katanya. Baik. Tuan-tuan, ini saya nak cerita kepada PAS, kepada Siti Mastura, Dr. Siti Mastura, kepada PAS, kepada Muhyiddin Yassin dan juga konco-konco mereka. Termasuk walaun-walaun. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu. Inilah masa terbaik bagi tuan-tuan PAS bersatu membuktikan di mahkamah bahawa Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, DAP ada kaitan dengan komunis. Inilah masa dia. Inilah avenue, tempat dia. Inilah keadaan dia. Ini macam ni. Dalam saman fitnah, okay, bila Lim Guan Eng saman Siti Mastura, apa yang Siti Mastura perlu lakukan untuk dia nak menang kes ini? Mudah saja. Dia kena buktikan dengan fakta bahawa kenyataan dia itu adalah benar. Itu saja. Bawalah bukti, bawalah keratan akhbar, bawalah penyataan, bawalah buku, bawalah dokumen, bawalah saksi, bawalah sesiapa sahaja sekalipun. Bawalah sesiapa sahaja sekalipun, apa sahaja sekalipun, dokumentasi apa sekalipun, pergi ke mahkamah itu kerana di mahkamah ini lebih adil. Tunjukkan kepada mahkamah dan buktikan kepada Malaysia dan dunia bahawa dakwaan itu adalah dakwaan yang benar. Kalau tidak, dosa fitnah ni tuan-tuan, bukan setakat Siti Mastura tu je kena bertaubat. Tuan-tuan yang sebarkan fitnah daripada dulu pun kena bertaubat. Tuan-tuan tak faham dan tak rasa dosa tu. Nasib baiklah Tuhan ni, kalau kita buat dosa,
Kalau kita buat dosa, Tuhan tak beban, tak bagi kita rasa dosa tu. Saya rasa kalau Tuhan bagi kita buat dosa tu, rasa dosa tu, terus bertaubat kita. Tapi tujuan itulah dia. So macam mana nak bertaubat is? Pergi tanya ustaz dan ustazah masing-masing. Simple. Pertama, taubat pada Allah lah. Tapi yang kedua, mohon maaf dengan orang yang tuan-tuan fitnah tu. Yang ni payah. Macam mana tuan-tuan nak mohon maaf dengan Leong Guan Eng? Dengan DAP? Macam mana? Kan? So macam mana? So persoalan ini sebenarnya, benda dosa fitnah ni bukan dosa main-main. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ada satu surah khusus untuk supaya kita umat Islam ni jangan jadi umat yang pemfitnah. Surah apa tuan-tuan? Surah Al-Hujurat antara lain. Jangan kita jadi satu kaum yang menindas kaum lain sehingga kita menimbulkan ketidakadilan kepada mereka. Tabayun dalam menyebarkan maklumat, itu semua dalam surah Al-Hujurat. Ni, kalau saya minta Dr. Siti Mastura bahaskan tentang surah Al-Hujurat, banyak kitab tafsir, banyak hadis, banyak Al-Quran. Saya rasa dia sangat alim dalam membahaskan perkara tersebut. Tetapi kenapa dia lima takulu lama la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun? Kenapa dia buat benda yang kenapa dia tak buat benda yang dia cakap? Benda yang dia sendiri cakap. Besar kemurkaan Allah orang yang buat benda yang dia sendiri tak. Orang yang tak buat benda yang sendiri cakap. Dan sedihnya tuan-tuan, benda ini dia macam ni, politik ini, kita berbahas soal polisi, kita berbahas soal tata kelola, kita berbahas soal pentadbiran, itu politik. Apa kena mengena sepupu dia, adik dia, mak dia, dia makan, dia tak sembayang, dia pergi apa kaitan semua tu? Itu dosa dia lah kalau dia orang Islam lah. Kalau dia orang Islam, tak ada kena mengena dia bukan Islam dan juga pentadbiran. Tak ada kena mengena tuan-tuan. Tak ada kena mengena. Tidak ada kena mengena langsung. And yet, ini hujah yang digunakan. Kenapa? Sebab orang Islam kita di Malaysia ini, bukan semualah, ada di kalangan kita mempunyai ilmu yang terlalu cetek. Mungkin sebab pendidikan kita tu kot. Even benda asas kepada Islam tu sendiri, diorang tak faham. Dan mudah tertipu dengan penunggang dan penonggeng agama ni. Kalau ustaz je cakap, betul lah tu. Walaupun hadis tu hadis palsu. Walaupun tak ada asal pada hadis tu, pun dia akan percaya. Itu yang hadis tuan-tuan. Yang Rasulullah sebut, barang siapa berdusta di atas namaku, maka tempatnya adalah neraka. Hadis ini muttafaqun alaih, mutawatir. Pun ada orang percaya pada hadis palsu. Ini kan pula fitnah yang macam ni. Kerana apa? Cetek ilmu. Sebab itu saya buat live macam ni. Supaya kita menjadi orang yang berilmu. Orang yang faham. Orang yang sentiasa berfikir dahulu. Saya tertarik dengan Carl Jung kata, apa itu berfikir? Berfikir bukannya informasi masuk dalam otak kita. Itu informasi masuk otak kita. Berfikir ni, informasi masuk tetapi kita persoalkan. Kita lihat dari pelbagai sudut. Kita teliti. Kemudian baru kita buat konklusi. Betul tak betul itu cerita lain. Tapi kita persoalkan. Wa'imah datang daripada siapa pun, termasuklah ulama ke, ustaz ke, tok guru ke. Tetapi kita ada satu perangai orang Melayu kita ni. Tak boleh lawan kata tok guru. Nanti tulah. Yang ini salah pemikiran tuan-tuan. Bukan kita melawan. Dia ingat melawan ni, melawan yang betul. Konsep melawan betul. Melawan tu apa? Tok guru cerita tentang hadis. Kita duk maki dia. Tak ada kena mengena dengan hadis tu. Kita kurang ajar dengan dia. Itu adab. Tapi kita mempersoalkan, bertanya, hadis tu sahih tak sahih? Berita yang disampaikan ni betul ke tidak? Bila Dr. Ustazah Siti Mastura kata berkaitan dengan komunis, kita persoalkan ke tidak? Atau kita terima je bulat-bulat? Kerana apa? Dia Dr. Ustazah, takkanlah lebay untit nak menipu. Istilah baru. Kan? Takkanlah dia nak menipu. Itu saya kata bukan berfikir. Kalau saya persoalkan daripada mana data kamu dapat? Fakta daripada mana? Muka surat berapa? Buku mana? Rujukan sejarah yang mana? Atau kamu sekadar sebut sembuh je? So, bila kena saman, salah siapa tuan-tuan? Pertahankanlah.
Itu je cara je, nanti jangan risaulah. Since dia tak nak minta maaf, apalah salah minta maaf, mintalah. Tapi kenapa takut nak minta maaf? Itu saya kata. Alhamdulillah geng, kita dah dengar bersama-sama dengan Iswadimo ni. Alhamdulillah. Okey, aku puas hati, aku harapkan dia bertaubat. Aku harapkan dia dapat memohon maaf. Sebab kita orang Islam, kita kena tunjuklah kita image Islam. Kita ni orang-orang yang berilmu. Teman-teman hang pula sebagai ustazah, hang sebagai doktor. Malu kat orang, geng. Malu kat orang. Malulah sikit dekat bangsa-bangsa lain. Malah hang memfitnah bangsa lain. Hang memfitnah agama lain. Adakah dengan cara yang hang buat hari ni, hang dapat menarik minat orang-orang bukan Islam terhadap agama Islam? No, malah mereka mencerca hang lagi. Kan memang mereka tak buat video macam mencerca hang, tapi mereka akan kata daripada belakang daripada media sosial. Mereka akan berbicara sesama mereka. Tambah-tambah pula apabila mereka bertemu dengan orang-orang Islam, bertemu sesama-sesama kawan-kawan mereka antara Cina dengan Melayu, mereka akan berbicara dan mereka tak masuk akal. Ini adalah fitnah. Jadi yang akan malu kita orang Islam, geng. Orang Islam yang akan malu. Sebab tu daripada dulu aku duk kata, yang merosakkan agama Islam, yang memalukan agama Islam adalah geng-geng PAS, geng-geng yang duk tunggang agama selama ni, duk tunggang, duk gila-gila punya, duk tunggang ayat Al-Quran, duk tunggang hadis, duk tunggang pemerintahan Nabi apa semua kan. Tapi waktu mereka berkuasa, mereka tak buat pun, geng. Mereka hanya sembang, mereka hanya nak tunjuk mereka lah yang terpaling Islam, mereka nak tunjuk mereka lah yang terpaling terkedepan membela Islam. Tapi apabila mereka mendapat kuasa, mereka tak buat pun. Kita dah nampak jelas, dia sebagai tunggangan. Dia dah tak ada hujah, dia dah tak ada modal, dia dah tak tahu apa yang dia nak bawa, apa yang dia nak usahakan, apa yang dia nak fokus. So dia terpaksa tunggang sehingga kan berlaku fitnah. Berlaku fitnah terhadap individu, terutama kepada orang bukan Islam, dan juga berlaku juga fitnah sesama Islam. Lepas tu pula sebab daripada percakapan mereka, orang akan berfikir inilah wajah-wajah Islam, inilah orang-orang Islam. Sedangkan yang daripada parti lain, parti Amanah ke, parti PKR ke, ataupun orang-orang Melayu yang ada di dalam parti DAP dan juga Barisan Nasional tidak berwajahkan seperti mereka, tidak berperangai seperti mereka, tidak bersifat perangai busuk hati seperti mereka. Dan mereka tak boleh terima koda dan koda. Mereka tak berjaya untuk memerintah Malaysia. Disebabkan mereka gagal dan terus gagal. Sebab tu mereka sanggup buat apa saja demi nak memburukkan parti lawan. Kita tunggu berapa juta pula ahli-ahli ni, orang hak yang dia duk sebut ni Lim Guat In, Lim Kit Siang, dan juga Lim Kit Siang tiba-tiba Hadi pula keluarkan kenyataan kata DAP menentang agama Islam. Terus Lim Kit Siang bagi amaran 48 jam untuk nak buat permohonan maaf ke, tarik balik ke apa ke. Cuba tengok. Daripada kepala mereka sampai ke bawah, semua bermasalah. Semua jenis kaki fitnah, kaki cerca, kaki adu domba, caci maki lah. Apa jenis pun aku tak tahu perangai-perangai puak-puak ni. Tunjuklah wajah Islam hak sebenar, wajah apa hak dibawa oleh Rasulullah. Bukan memfitnah, bukan mencerca orang, bukan memaki orang, bukan memaki hamun. Kalau hampa tengok dekat dalam live TikTok, tim-tim Perikatan Nasional ni, Allahu Akbar, sehingga mencarut terhadap geng-geng Pakatan Harapan ni, terhadap geng-geng UMNO ni. Mencarut kepada DAP kan, duk carut ni, pom, keluar habis, khinzir lah, itulah, di kepala tu, pala ni, keluar habis. Ni, dekat dalam live TikTok, ada 7-8 orang, duduk di dalam kotak tu. Hang kata, kawan ni kata, Allahu Akbar. Hampa kata, hampa ni parti Islam. Hampa kata, hampa ni memperjuangkan Islam. Islam ni sepatutnya kita kena bercakap dengan lemah lembut supaya kita dapat menarik minat orang bukan Islam terhadap agama Islam. Ini adalah tanggungjawab kita. Kita sebagai orang Islam ni, kita perlu berdakwah. Daripada kita keluar, daripada kita dilahirkan hinggalah kita mati, tanggungjawab kita adalah dakwah. Sebab tu Allah adakan manusia-manusia di atas muka bumi ni yang bukan Islam, supaya kita orang Islam menyampaikan kepada orang-orang bukan Islam. Apabila kita
kita menyampaikan kepada orang-orang bukan Islam. Orang-orang bukan Islam ni akan mendengar hujahan kita dan dia dapat berfikir disebabkan dia faham ataupun dia dengar ataupun ilmu baru yang dia dapat. Jadi dia dapat berfikir. Hampa boleh tengok kan, Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam Kuala Lumpur, Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Pulau Pulau Pinang. Yang aku tahu setiap hari 7-8 orang akan ada yang mai untuk nak daftar memeluk agama Islam di Majlis Agama Islamnya ni kan. Paling kurang 7-8 orang, ada yang sampai sesak, ramai kena beratong orang yang memeluk agama Islam. Sebab apa? Sebab orang yang tak berpolitik, orang yang neutral ataupun orang yang tak macam mereka tak berpihak ke mana-mana, parti-parti politik, mereka dapat buat kerja-kerja dakwah seperti mana jemaah tabligh. Hampa tengok jemaah tabligh tu, kalau kita nak jadi orang yang memperjuangkan agama Islam, jadilah seperti jemaah tabligh. Dia tak bawa politik, dia tak bawa apa pun, dia tak tunggang apa pun, dia hanya tunggang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menceritakan benda-benda hak yang benar. Dia berani ketuk rumah ke rumah walaupun kena maki, walaupun kena cercah. Dia buat tim dia buat pergi masjid sana, masjid sini apa semua, dan dia buat kerja gas dan dia pergi ketuk rumah ke rumah. Dan hampa tengok sesama Islam ni, hak yang duk keluar jemaah tabligh ni pun makan di dalam satu talam. Itu adalah satu mengeratkan hubungan silaturahim antara tim-tim hak yang jemaah tabligh ni. Kita kena ikut contoh tu. Kita tak perlu nak mencerca orang, kita tak perlu macam memfitnah orang, kita tak perlu. Bukanlah, cuba hampa tengoklah Anwar Ibrahim. Kan, pada aku kan, dia pergi mana-mana penuh dengan perasaan, dia menceritakan ilmu ataupun dia pergi menyampaikan, merasmikan apa-apa, setiap ucapan mesti dia akan sampai ke ilmu, sampai ke pengajaran, sampaikan amanah, sampaikan tanggungjawab kita sebagai orang Islam ataupun sebagai rakyat Malaysia ataupun seorang penjawat awam. Dan juga rakyat yang mendengar boleh ambil iktibar. Bukan aku nak mengagung-agungkan Anwar Ibrahim, tapi cuba hampa tengok kan, walau orang caci dia, orang maki dia, orang fitnah dia, orang kata macam-macam, orang fitnah dia ni, dia tetap cool dan dia buat kerja dia. Dan dia tak keluar kenyataan-kenyataan yang memberi pihak lawan dia marah. Dia tak keluar kenyataan-kenyataan yang wujudkan perpecahan. Dia tak keluarkan kenyataan-kenyataan fitnah. Kalau betul-betul rasa siapa saja ataupun Perdana Menteri kita keluarkan kenyataan fitnah, bolehlah pakat-pakat pergi saman Anwar Ibrahim. Boleh pakat-pakat pergi saman. Jadi kita perlukan pemimpin-pemimpin yang dapat menggabungkan rakyat-rakyat, dapat bersama-sama membina negara, dapat walaupun dia bukan Islam, dengan orang-orang Islam, kita dapat bersama-sama, kita dapat tunjuk imej-imej Islam, wajah-wajah Islam, cara-cara Islam supaya dapat menarik minat orang bukan Islam terhadap agama Islam. Tapi bukan nak kata, aku paling sedih. Bayangkan rakyat Malaysia yang beragama Islam. Cuba hampa kira berapa orang je hak betul-betul jaga semayang dia. Berapa orang yang betul-betul jaga semayang dapat menunjukkan imej terhadap, dapat tunjukkan kebaikan agama Islam terhadap orang-orang bukan Islam. Cuba hampa tengok, orang Cina pun sebelum dia keluar rumah pun dia semayang. Lagi dia balik rumah pun dia semayang. Dia semayang dengan cara dia lah. Tapi tanggungjawab dia tu dia buat. Sebab tu di rumah Cina ni akan ada tokong, akan ada tempat depa semayang. Aku orang renovation, aku pernah pergi repair rumah-rumah anak-anak muda. Rumah anak-anak muda Cina. Aku ada beberapa job aku pergi buat di rumah depa ni. Walaupun budak tu dia duk tengah study, baru umur 21. Kan? Baru umur 21 pun dia dah ada tanggungjawab, dia semayang. Aku masuk rumah dia, tengok ada satu tokong kecil untuk dia semayang. Cuba tengok. Kan, sepatutnya cuba hampa tengok depa agama depa pun depa boleh fokus semayang. Kita orang Islam, Allahu Akbar, sedih kan. Apabila semayang kita tak jaga, kita tak buat tanggungjawab kita, itulah yang berlaku masalah hati, masalah jiwa, masalah perpecahan. Orang lain semua tak betul, dia je betul. Kan, sanggup fitnah, adu domba, kata mengata. Kan, jadi amat-amat memalukan. Aku mengharapkan Allah bagi keadilan. Yang mana hak fitnah apa semua ni hampa dan pandai tanggung lah. Kita nak bercakap, kita nak berhujah, janganlah fitnah.
Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantarkan manfaat untuk ang. InsyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.